Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana ila siratal mustaqim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad حبيبنا وشفيعنا الزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تبارك الله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita dalam ayatnya wa allafa baina qulubihim, dan dialah yakni Allah yang menyatukan hati-hati dari kalangan mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, bahkan sekiranya kamu membelanjakan ataupun menginfakkan fil ardi, iaitu apa yang ada di atas muka bumi, jami'ah, sekaliannya. Allah Ta'ala sebut kalau nak satukan hati-hati dari kalangan mereka ini sehingga nak membelanjakan semua harta-harta, bahkan semua ada di atas muka bumi ini, dengan tujuan nak satukan hati-hati dari kalangan mereka ini. Ma'alafta baina qulubihim, nescaya sekali-kali tidak akan berjaya, iaitu menyatukan hati-hati dari kalangan mereka ini. Dan Allah sebut walakinnallaha allafa bainahum, dan Allah lah yang telah sesungguhnya, makna Allah lah yang telah menyatukan hati-hati dari kalangan mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah itu dia maha perkasa ataupun maha gagah lagi maha bijaksana. Ayat ini ulama-ulama menafsirkan ditujukan kepada kaum Aus dan juga Khazraj, dua kaum yang bersengketa, yang bertelagah, yang bermusuhan selama puluhan tahun sebelum daripada kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Lalu bila Nabi berhijrah, kemudian dengan kerana Islam, dengan kerana iman ini, Nabi satukan hati-hati dari kalangan mereka sehingga hilang persengketaan, hilang permusuhan yang membuatkan mereka mula dah, iaitu terbit persaudaraan yang sangat kukuh. Dalam keadaan Aus dan juga Khazraj ini, ketika mana berlaku dah peperangan banyak kali dah, bahkan ramai dari kalangan dua-dua kaum ini mati dalam peperangan. Bahkan dalam satu peperangan, kematian melibatkan kedua pemimpin dari dua-dua pihak ini. Lalu mereka disatukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Islam, dengan iman ini, tiba-tiba muncul dari kalangan golongan munafik yang duduk di tengah-tengah mereka ini, kemudian mula memercikkan api permusuhan kembali. Golongan munafik ini pergi kepada Aus, kemudian dia kata, ingat apa yang Khazraj pernah buat kepada kaum kamu dulu. Berapa ramai dah kaum kamu yang mereka bunuh, nenek moyang kamu yang mereka bunuh. Apa kezaliman, apa dia fitnah, apa dia khianat yang dia tak buat kepada kaum kamu. Takkan nak lupa macam tu ya. Marah. Kemudian dia pergi kepada Khazraj pula, dia apikan lagi di situ. Dia kata, ingat Aus dulu apa yang dia tak buat kepada kaum kamu. Berapa banyak dah nenek moyang kamu yang dia bunuh, peperangan demi peperangan dan sebagainya. Takkan nak lupa macam tu ya. Yang membuatkan ketika itu percikan api ini mula dah nak makan. Dua kaum ini yang didamaikan oleh Rasulullah tiba-tiba mula nak bersengketa balik. Bibit-bibit itu ada dah. Lalu Nabi panggil kedua-dua belah pihak ini bertemu. Nabi peringatkan balik apa dia? Wazkuru ni'matallahi alaikum in izkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah dengan kerana nikmat ataupun kurniaan daripada Allah inilah kamunya dahulu yang ketika mana jahiliyah bermusuhan, bersengketa, akhirnya Allah mempersatukan hati-hati kamu.
Dalam riwayat Nabi ketika mana ingatkan balik, kamu tak bermusuh balik. Setelah berpuluh tahun kami bermusuh, kamu bersengketa peperangan demi peperangan, kemudian kamu disatukan dengan Islam, hari ini kamu nak musuh balik, sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu, kata Nabi. Lalu Allah sebut lagi, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan kerana nikmat Allah lah, asbab daripada Allah lah, kurnia Allah lah, akhirnya kamu ini bersaudara. Muslimin dan muslimat sekalian, peristiwa ini dia akan berulang. Walaupun peristiwa ini kita baca dalam kitab-kitab tafsir, tetapi sejarah dia akan berulang kembali dan akan sentiasa berulang. Cuma zaman dan tempat dia berbeza. Hari ini ketika mana dua kumpulan terbesar dari kalangan umat Islam kita mula dah nak berbaik, mula dah nak bersama-sama, nak kukuhkan perpaduan dan sebagainya, ada orang mula pecikkan api-api pemusuhan di balik. Mereka buat kenyataan sehingga kan ingatkan semua kesilapan dua kaum ini dulu, dua kumpulan besar ini, dia mula ingatkan balik, munculkan kembali apa dia yang puak tu tak kata, apa dia yang puak tu tak zalim, tak buat khianat dan sebagainya. Nampak, sejarah dia akan berulang. Saya sebut tadi, tempat dan zaman dia yang lain, sampai satu tahap keluar daripada mulut perpaduan ini mengakibatkan apa dah? Nak berlumba-lumba masuk ke neraka. Allahu Akbar. Orang kafir sebut dah, perpaduan ini akan menjadikan satu negara ataupun negeri itu seperti mana negara ataupun negeri Taliban. Tu orang kafir sebut. Tiba-tiba kita Islam kata pula berlumba-lumba nak ke neraka. Apa ni? Ya, apa cerita kita ni? Saya ni 16 tahun masuk Islam dah. Dalam keadaan saya duduk dalam keadaan bawa Islam ni merata-rata ni. Ya, paling saya seronok apabila orang Islam mula dia nak bersatu. Yang terbaru sekali, satu debat yang dibuat di Kuala Lumpur. Debat Piala Tun Razak. Tajuk dia apa dia? Wajarkah Quran ditulis semula? Mana? Tak pernah terfikir satu hari nanti akan ada benda-benda macam ni. Sehingga kan Presiden Majlis Peguam Syariah Malaysia keluarkan kenyataan beraninya dari kalangan Islam liberal ni nak mempertikaikan Islam, mempertikaikan Quran. Dah terang-terangan. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Menteri Agama. Kerana apa dia? Dia buat juga kenyataan, membantah, maknanya tidak menyokong apa hak dibuat ni. Walaupun biasa saya hentam dia, tapi hak betul saya kata betul. Saya tidak sentiasa menghentam sama, tapi hak betul saya kata betul. Sebab saya pendakwah bebas. Bila bebas ni suka saya nak hentam mana-mana pun. Ikut mana saya tempat betul, saya akan beritahu betul. Hak mana salah, tak kira mana, saya akan bubuh. Itu style saya daripada start saya masuk Islam sampai lalu ni. Muslimin dan muslimat sekalian, Islam liberal sudah berani tunjuk. Saya pernah sebut dulu, kalau kita tak lupa, ketika mana satu dialog yang dibuat oleh NGO Islam di Kuala Lumpur, tak sampai setahun pun saya sebut benda ni. Ada seorang wakil daripada satu NGO, ketika mana dia berucap, dia kata apa dia? Dia kata Islam ni perlu dinilai semula. Quran ni dia kata tak relevan dah zaman ni, perlu penilaian semula dah Quran ni, termasuk tafsir dia. Saya sebut dah tak sampai setahun, hari ini ada debat pula. Quran wajarkan ditulis semula. Ini penghinaan kepada kita umat Islam. Muslimin dan muslimat sekalian, supaya kita ambil perhatian, perlunya kita kepada perpaduan ini untuk kuatkan Islam kita.
Kemudian saya memilih kita baca ataupun sambung balik kitab Bahrul Mazi kita juzuk yang ke-15. Kita masuk pada bab baru, bab yang ke-9, iaitu fi amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan menyuruh berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat jahat. Benda ni biasa ya. Nah, kita dengar benda ni biasa ya. Tetapi Islam ni benda hak biasa dengar pun kena diperingat balik. Kemudian katanya daripada Huzaifah bin Al-Yaman, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Kita tengok dulu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Sebab apa saya sebut radhiyallahu anhuma? Sebab dua-dua dia ini dan juga ayah dia Husail adalah sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia hidup sezaman dengan Nabi kita. Ayah dia berasal daripada Mekah, mak dia daripada Madinah. Cukup dah Muhajirin dan juga Ansar. Huzaifah bin Yaman ini dipanggil sahibus sirri Rasulullah, penyimpan iaitu tempat rahsia Nabi. Dia ni tempat Nabi simpan rahsia ni. Apa makna dia? Ketika mana di Madinah muncul golongan munafik dari kalangan Yahudi. Tengok sejarah balik. Bukan setakat munafik dari golongan Yahudi dan juga sekutu dia daripada agama lain, musyrikin. Yang mereka ini berpura-pura masuk Islam, kemudian berpura-pura menyokong Islam, berpura-pura bersama dengan Islam. Padahal mereka hidup di tengah-tengah golongan orang Islam ini satu je tujuan, nak pecah belahkan umat Islam. Barak. Lah ni ada tak? Ada. Lah ni ada. Mana? Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kenal ni siapa dia munafik dari kalangan Yahudi dan sebagainya. Bila dia jumpa dengan Huzaifah bin Al-Yaman, dia tengok satu laki-laki dan dia ni munafik, dia akan beritahu kepada Huzaifah bin Al-Yaman, hak nu munafik. Esok temu lagi, kemudian dia sebut lagi, Nabi sebut kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dia itu munafik. Senarai munafik di Madinah ketika itu hanya diberikan kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dia seorang, orang lain tak tahu. Tujuan apa dia? Nabi bagi tahu hak ni munafik, hak ni munafik, hak ni munafik, supaya Huzaifah bin Al-Yaman boleh memerhatikan gerak-geri mereka dan laporkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam segala perancangan dia, segala apa yang hasutan mereka ini, dan ketika mana zaman khalifah, Huzaifah bin Al-Yaman akan laporkan kepada khalifah. Kemudian Huzaifah bin Al-Yaman ini juga kalau kita tengok riwayat hadis hak tubik daripada mulut dia, kebanyakan yang melibatkan fitnah, kebinasaan. Kalau bab fitnah ni apa pun kebinasaan, kebiasaannya banyak keluar daripada iaitu riwayat ataupun mulut Huzaifah bin Al-Yaman. Sahabat lain tak dengar, tak tahu, tetapi Huzaifah bin Al-Yaman tahu sebab Nabi cerita dengan dia. Kemudian Huzaifah bin Al-Yaman ni cerita dia lagi ketika mana dalam peperangan. Dia ni terlibat dengan semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah kecuali perang Badar, dia tak bersama. Dalam peperangan dia ini Nabi tugaskan dengan satu tugas khusus. Satu tugas ni spesial untuk dia, tak ada orang lain. Apa dia? Menyelinap masuk ke dalam kubu musuh untuk cari maklumat. Menyamar seperti mana musuh masuk dalam kubu musuh ni bukan satu kerja yang mudah. Berani-berani orang pun belum tentu dia berani pergi. Seorang diri pula. Satu ketika dalam peperangan Nabi perintahkan Huzaifah bin Al-Yaman masuk ke dalam kubu musuh dengan tujuan nak tengok
nak dengar, nak intip rahsia, maklumat, kemudian apa pun strategi untuk disampaikan kepada Nabi. Tentera musyrikin masa itu, ketua dia siapa dia? Abu Sufyan. Dia kafir lagi, tak masuk Islam masa itu. Kemudian ceritanya ketika mana dia berjalan, dia nak pergi ke kubu musuh, nak menyelinap dalam kubu musuh ni, dia berjalan beberapa langkah, dia cerita. Waktu tersebut, malam tersebut dalam keadaan sangat dingin. Kedinginan itu menusuk ke dalam tubuh dia, ke dalam tulang-tulang dia. Kata kemudian magi pula rasa ketakutan, gerun dia nak masuk kubu musuh kali pertama. Dalam keadaan dia berjalan beberapa langkah, Nabi tahu. Nabi ni siapa dia? Dia tahu. Walaupun Huzaifah bin Yaman jalan membelakangi dia, tapi Nabi tahu. Nabi angkat tangan, ya Allah, lindungilah dia daripada depan, daripada kanan, daripada kiri, daripada belakang. Huzaifah bin Yaman, dia dengar Nabi berdoa ni, dia kata, selesai saja Nabi berdoa, rasa kedinginan tu hilang sama sekali, rasa takut tu hilang sama sekali. Mustajab doa Nabi, sebab manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sejarah membuktikan satu je doa Nabi yang Allah sekali-kali tak terima. Apa pun doa lain Allah terima, satu je doa Nabi yang Allah tak terima. Doa ketika mana Nabi minta dengan Allah Ta'ala selepas daripada kewafatan dia, supaya jangan pecah belahkan umat-umat dia. Allah tak terima doa ni. Sebab tu kita tak pelik, pecahnya golongan kita ni 73. Satu je selamat, 72 lagi humban ke dalam neraka. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudian Huzaifah bin Yaman ini ketika mana terlibat dalam peperangan Uhud bersama dengan ayah dia, Usail radhiyallahu anhu. Dalam peperangan tersebut ditakdirkan dia balik selamat, tapi ayah dia tak selamat. Bahkan ayah dia pula dalam peperangan tersebut ditikam silap oleh tentera muslimin sendiri. Berlaku kesilapan, tentera muslimin ni menyangka dia ni tentera musyrikin. Tikam dah, bila tikam dah Huzaifah bin Yaman, nampak dah Abi dia kata, bapa aku dalam keadaan dia berlari mendapatkan ayah dia, tewas ayah dia, syahid, gugur. Kemudian selepas daripada peperangan, apabila berita ini dikhabarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kumpulkan harta untuk nak bayar diat. Diat ini ganti kepada hukum qisas, denda. Apabila wali ataupun apabila iaitu waris kepada keluarga bersetuju untuk memaafkan, bayar diat. Kalau tak, kena hukum qisas. Sebab tu kita pernah dengar cerita iaitu putera Arab Saudi, lama dah masyhur tu. Salah seorang daripada putera Arab Saudi tu, yang dia tak tahu marah kat mana dan sebagainya, kemudian dia bunuh seorang pemuda juga di Arab Saudi. Keluarga diraja ini bertemu dengan keluarga pemuda yang dibunuh ni tadi dengan tujuan nak minta maaf. Minta maaf bukan saja dok, tetapi untuk nak bayar diat sekali. Keluarga ni enggan, bahkan bawa pula tokoh terkemuka juga, bawa juga, tak mau juga. Akhirnya hukuman qisas dikenakan. Sebab apa? Sebab hukum qisas ini sabit daripada Quran. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum qisas. Wahai sekalian orang beriman, telah difardukan ke atas kamu hukum qisas. Sama je dengan kutiba alaikum siyam. Sama ya. Sebab itu kefarduan ini kita tidak ada pilihan. Kena buat.
Namun di dalam iaitu kefarduan hukum qisas ni ada lagi, iaitu satu pilihan situ apa dia, maafkan ahli waris, kemudian bayar hukum ataupun denda, iaitu dengan dia. Muslimin dan muslimat sekalian, cerita pula bila dia dapat harta ni tadi yang Rasulullah bagi ni, iaitu atas bayar denda atas kematian pembunuhan kepada ayah dia ni. Harta-harta tu tadi dalam sejarah dia sebut dua. Yang pertama iaitu sama ada dia ni kumpul tentera muslimin kemudian agih-agihkan. Dia tak ambil pun, dia agih-agihkan kepada seluruh tentera muslimin yang ikut berperang perang Uhud. Satu riwayat. Riwayat yang kedua dia kata apa dia? Iaitu harta hak Rasulullah bagi ni tadi dia bagi pula balik kepada Rasulullah untuk digunakan pada peperangan yang seterusnya, yang selepas daripada itu. Dia tak ambil sikit pun. Ni dikatakan sahabat Nabi ni. Kita dengar cerita Abu Dahda. Abu Dahda ni sanggup tukar satu pokok kurma dengan satu kebun kurma yang dia ada. Sebab Nabi janjikan apa dia? Satu pokok kurma ni dia kata, makna satu pokok kurma yang ada di tanah orang ni, di kebun orang ni, kalau selesai bab ini Allah janjikan apa dia? Satu pokok kurma di syurga besok. Dia sanggup tukar dengan satu kebun ni. Aku nak beli iaitu pokok kurma muhak sepokok ni dekat tanah orang ni dengan satu kebun kurma yang aku ada. Sebab dia dengar Nabi sebut, Allah akan sediakan satu pokok kurma di syurga besok. Dalam keadaan tuan pokok ni tak nak jual kepada Nabi, tak nak selesai kepada Nabi. Tuan pokok kurma ni bila Nabi cerita dengan dia, cerita mu bagilah, mu jual kepada tuan tanah pokok kurma hak mu ada ni, hak dalam tanah ni, Allah gantikan kamu dengan pohon kurma di dalam syurga Allah Taala besok. Dia tak mau. Dia tak mau. Pasal apa dia tak mau? Dia tak nampak tu pohon kurma hak Allah sediakan di dalam syurga. Dia nampak atas muka dunia je. Macam kita lah ni pahala tak nampak. Cuba lah ni kalau masjid bagi setiap hak bagi jemaah bagi RM27, RM27. Penuh ni. Sebab ada duit. Lepas dah sapam pagi bagi saya beli ikan dan sebagainya. Nampak dah RM27. Kalau bagi dengan bini pula 27 kali 27 RM54 pun. Bagi dengan anak pula 2-3 orang. Tak susah kerja pun. Bagi jemaah je. Tapi bagi orang yang Allah bagi hidayah kepada dia, fama yuridillahi ayyahdi yahu yasrah sadrahu lil Islam, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diberinya hidayah, lalu dilapangkan dada dia untuk terima Islam. Allah bagi hidayah, Allah lapangkan dada dia untuk terima Islam, Allah akan cenderungkan dia kepada akhirat, kata Nabi. Tanda orang yang Allah kurniakan dengan hidayah ini, Allah cenderungkan dia kepada hari akhirat. Kalau Allah tak cenderungkan hati tuan-tuan, puan-puan kepada hari akhirat, tak mari subuh ni hujan pula. Hujan ni. Anak hujan ni waktu yang sedap kita nak tidur subuh ni. Kita bangun, kita semayang 2 rakaat lebih kurang di rumah, kemudian kita baring, kita tarik selimut sedap. Hari ni hari Jumaat bukan kerja pun. Tapi Allah gerakkan bagi kekuatan, datang subuh. Dengar pula celoteh ustaz pun kadang-kadang bukan sedap sangat pun kena telinga kita, kena kepala kita, datang ustaz ni. Asal mari je bahang. Muslimin dan muslimat sekalian. Kemudiannya Huzaifah bin Al-Yaman, cerita dia wafat pada tahun ke-36 Hijrah. Wafat ketika mana zaman pemerintahan iaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia dengan khalifah ini sangat-sangat dekat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika zaman dia menjadi khalifah
Kalau ada kematian yang melibatkan iaitu orang Islam, Saidina Umar Al-Khattab dia akan tengok. Dia akan perhati Huzaifah bin Al-Yaman ni, kalau dia tak semayang jenazah tu, khalifah dia tak semayang juga. Dia perhati tu. Bila dia pasti dah sahih dah Huzaifah bin Al-Yaman tak semayang jenazah tu, dia tahu. Sebab senarai munafik ada pada tangan dia, nak semayang jenazah buat nanti apa? Sejarah Nabi pernah enggan menyolat jenazah. Semayang jenazah ni dua golongan. Pertama, orang yang bunuh diri, Nabi enggan untuk semayang jenazah dia. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan enggan membayar hutang. Saja-saja tak mau bayar hutang. Pada tahu dah hutang banyak tapi tak mau bayar, Nabi enggan semayang jenazah dia. Muslimin dan muslimat sekalian, apatah lagi munafik, lagi-lagi hati-hati. Wafatnya dia pada tahun ke-36 Hijrah di satu tempat yang dia sendiri buka pemerintahan, iaitu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di Kufah di ketika itu berlaku satu serangan wabak yang misteri. Ramai penduduk Kufah yang wafat, mati dengan kerana wabak penyakit tersebut. Saidina Umar kemudian bagi perintah supaya Huzaifah bin Al-Yaman ni dengan beberapa sahabat lagi pergi cari tempat untuk buat tempat pemukiman baru, dengan tujuan nak buat pengasingan. Pengasingan makna hak selamat lagi ni, hak tak kena ni pindah dulu, asingkan dulu supaya tak merebak lebih teruk lagi. Kemudian pergilah Huzaifah bin Al-Yaman dengan beberapa sahabat ni sampai di satu tempat, dia berdiri di situ, kemudian dia bagi rasa angin dan sebagainya, dah okey dah, tempat ni clear ni, selamat. Kemudian buat pemakiman yang dinamakan dengan Madian. Madian kalau zaman lalu ni nama dia Lebanon. Dan wafatnya iaitu Huzaifah bin Al-Yaman ini di Madian ataupun Lebanon ini pada tahun 36 Hijrah, ketika mana mendengar pembunuhan ke atas Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terlalu sedih dia nak menanggung kesedihan ini, membawa kepada kematian dia. Katakan sahabat Nabi. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung. Kemudian katanya, yaitu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la syikanallahu ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajabu lakum. Kemudian katanya, yaitu demi Tuhan yang diriku di tangannya, demi menyuruh sekalian kamu dengan berbuat baik dan demi meneguh kamu daripada kejahatan, atau demi hampir, yaitu Allah bahawa menurun atas kamu dera mana azab daripadanya, jadi daripada Allah. Kemudian berdoa sekalian kamu akan dia, maka tiada dimustajabkan bagi kamu. Apa makna dia? Kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya dalam kekuasaan dan genggaman Allah Ta'ala, Allah menyuruh kamu berbuat kebaikan dan meneguh kamu daripada membuat iaitu kemungkaran. Makna kerja amal ma'ruf nahi mungkar ni pakat-pakat kena buat belaka. Pakat-pakat buat belaka iaitu atas kemampuan masing-masing. Peringkat kampung MPKK buat, peringkat daerah dan sebagainya, peringkat negeri baik peringkat negara, semua terpegur. Paling kecil sekali keluarga, paling kecil keluarga. Kemudian katanya,
Bila dua benda ni kamu tak buat, terlebih hampirlah Allah nak turunkan azab kepada kamu. Dan kata Nabi, anda azab ini diturunkan kepada kamu dengan kerana meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Ketika itu kamu angkat tangan ni berdoa kepada Allah Ta'ala, sekali-kali Allah tidak akan mustajabkan doa kamu. Makna Allah tidak akan perkenankan doa kamu untuk nak minta apa dia? Lepas daripada azab musibah ini. Nak beritahu apa dah pentingnya dosa dalam Islam ni, iaitu nak menyuruh orang buat kebaikan, cegah orang membuat kemungkaran. Hak paling besar sekali boleh buat apa dia? Dari kalangan siapa dia? Pemimpin. Pemimpin inilah orang yang paling mudah sekali, paling kita kata ada authority dia nak buat kerja ni. Saya ceramah di IPD Johor Bahru Selatan 2 minggu yang lepas. Polis semua dalam dewan besar dia di IPD tersebut. Saya kata bab amar ma'ruf nahi munkar ni paling mudah sekali nak buat kerja ni siapa dia? Antaranya ada kuasa. Ada kuasa ni siapa dia? Negara kita ni polis. Nak saya tunjuk polis. Tuan-tuan, tak payah pakai uniform. Nah, tengok orang dok tentu color dan sebagainya, tepi-tepi pantai belah Johor Bahru dan sebagainya, setulang laut tu. Saya kata, saya kalau balik kuliah selalu saya tengok orang dok minum arak dan sebagainya, sampai dok mabuk India di tepi tu dan sebagainya. Kemudian tengok jenis pelangai hok pelik-pelik ni mencurigakan dan sebagainya. Orang berdua-duaan. Saya kata, tuan-tuan, tak payah pakai uniform, tunjuk kat kuasa je. Saya boleh beredar, orang lari. Anak, kalau saya yang pakai serban ni, saya berhenti, saya kata tak saudara buat ni, kejap lagi 10 penampar kena saya. Saya mulu penampar 10 teh kena saya. Saya kata polis terbaik sekali. Sebab itu kalau lah ni diberi peluang, saya nak kerja apa, saya minta jadi polis. Anak, minta ni boleh polis ni penuh bahu dengan paku tu. Tak ada main-main ni paku tu. Besar kuasa makin besar, kerja amar ma'ruf nahi munkar boleh buat. No, beza orang ada kuasa dengan tak ada kuasa. Ustaz dia boleh sembang lah. Ustaz boleh sembang, boleh ceramah duk forum dia bab cerita amar ma'ruf nahi munkar, nak buat kerja tu tak bukan mudah bagi dia. Polis dia tak sembang pun dia boleh jalan ronda ni, dia boleh buat terus. Hari-hari dia dah buat kerja Islam yang Allah suruh, yang Nabi suruh. Tu dia. Ada polis dalam ni? Tak ada. Kadang-kadang aku ni. Tu polis kena duduk depan sekali dengan kuliah. Saya tembak ke apa-apa polis ni baru ni, saya kata saya paling seronok tengok. Kalau saya pergi, saya singgah mana masjid, mana surau, saya nak sembahyang, saya tengok ada anggota yang buat rondaan, dia berhenti. Tak kira cawangan MPV ataupun URB kan, dia berhenti untuk sembahyang sekali. Saya paling seronok dengan uniform, dengan pistol sisi pinggang, ikut sembahyang sekali. Tapi yang saya tak seronok tengok, bila kita masuk, dia tengah buka kasut tu, kita masuk nak sembahyang, dia pun nak sembahyang, dia tengok muka kita. Saya kata senyumlah. Sama-sama nak masuk masjid nak sembahyang. Senyumlah, tak tengok macam nak tengok penjenayah semua ni. Pasal apa? Orang masuk nak sembahyang. Saya kata macam tu, ketawa belaka. Saya kata mana-mana boh ingatkan balik anggota bawah. Kalau masjid, surau, senyum dengan jemaah. Ni tengok macam orang penjenayah dah. Syak, curiga. Jangan macam tu. Kacau tu. Mentang-mentang pistol ada tepi. Siapa? Apa ni, senyumlah. Ni kalau Sarawak aku sumpit dah. Alhamdulillah sini nak buat sumpit payah. Kampung hamba kalau nak pergi surau ni tengok macam tu, dia ada pistol pun dia tengok macam tu lain macam, dia tengok saya macam curiga lain macam. Jadi ni nak datang ni macam nak buka tabung aku sumpit dulu. Tak dang sembahyang dia.
Saya buat lawak ni depan polis ni tak ada, dia ketawa sonok dia. Habis ceramah dia kata ustaz ni kena datang lagi. Dia pesan dekat ustaz bagi agama ni, kena datang lagi. Kecau tu. Kali pertama buat sonok tu bah. Nanti datang keraan dia aku bubuh cukup-cukup. Dulu saya kena bahang juga tu masa saya masih bodoh-bodoh tu. Mula-mula duduk Semenanjung tu. Pernah kena pau juga dulu dengan polis. Duit tu ada 500 dalam dompet, 400 dia ambil. Lepas tu dia suruh saya jalan Kuala Lumpur, cerita Kuala Lumpur. Masa tu 90, 96, 97 dah. Saya pun masih remaja lagi, bodoh-bodoh lagi masa tu. Dia tahan saya, cek IC dan sebagainya. Kemudian kebetulan sebelah saya tu ada Makpek. Makpek tu pula dia bubuh saya satu geng, satu kapal dengan Makpek ni. Padahal duduk sebelah nak tunggu bas, dia ada bas tank. Bawa saya pergi belakang bas tank, kemudian ambil dompet, cek, duit tu saya selit 500 saya nak kirim ke mak saya masa tu. Kemudian dia ambil 100 dia tak balik, dia suruh saya pergi. Dia belah macam tu je. Nampak tak? Saya kena dah dulu. Terasa hati sampai sekarang aku ingat jangan main-main. Kalau jumpa sekarang ni 10 kali aku sumpit orang tu, tapi tak jumpa. Nama pun saya masih ingat lagi. Name tag ada kan? Macam-macam. Kemudiannya, ketahuilah kiranya, ya saudaraku, kebajikan itu ialah tiap-tiap barang yang disuruh Allah memperbuatnya. Ini tarikh dia. Kata pengarang kita ni yang disebutkan nak suruh orang buat kebajikan ni, amal makruf ni, iaitu segala perkara ataupun barang yang disuruh oleh Allah untuk memperbuatnya. Di situ yang mudah ya. Dan iaitu banyak katanya, dan ialah yang dimasyhurkan orang dengan taat. Ada pun juga setengah orang kata lebih masyhur ketaatan. Itulah iaitu kerja amal ma'ruf. Dan tiap-tiap yang dilarang oleh Allah akan dia itu ialah maksiat. Kita sebut maksiat, tergambar terus ni benda yang Allah larang, sesat, mudah. Dan ialah dua perkara jahat dan juga mungkar, ataupun nama lain dia disebut kejahatan, disebut juga sebagai perkara yang mungkar. Tiadalah lebih besar manfaatnya dan tiada yang lebih baik maslahat daripada menyuruh orang-orang mengerjakan yang disuruh Allah, yakni kebajikan, dan melarang orang mengerjakan yang ditegah Allah, iaitu kejahatan. Dia kata yang terlebih besar manfaat bagi tiap-tiap dari kalangan orang Islam ni apa dia? Terlebih banyak besar faedah dia, iaitu apabila kita boleh menyuruh orang, mengingatkan orang dalam masalah, menyuruh dia membuat kebaikan, dalam masa yang sama buat peringatan, iaitu tegah orang daripada kemungkaran. Bahkan kalau kita boleh buat sekali, makna dengan tangan kita, lagi cantik. Batu dia kena ada skuad ni. Kapung dia kena ada skuad jadi macam ni. Latih anak-anak muda untuk jaga kapung ni. Tujuan apa dia? Nak buat kerja apa dia? Suruh buat makruf, hak mungkar. Tengok lain macam Jawa sini ni, setengah-setengah kampung saya tengok di Terengganu. Ada satu surau saya mengajar. Dalam keadaan rumah dekat dengan surau, tapi anak-anak dia boleh bebas bawa kawan naik keluar masuk rumah. Tengah-tengah malam, pagi-pagi buta, tidur sekali, kemudian besok baru pagi baru keluar dan sebagainya. Jadi macam tu. Ni mesti ada satu skuad yang boleh tegah benda-benda macam ni. Kemudian katanya bermula menyuruh orang-orang mengerjakan yang disuruh Allah itu ialah, ada bagi contoh. Yang ni kita baca saja pun kita faham dah. Iaitu menyuruh mereka itu kerjakan apa-apa yang difardukan Allah daripada ibadat tubuh badan dan harta seperti semayang, puasa, berzakat dan naik haji. Ini padan. Tersalah dah, kita dengar apa kita faham tu. Dan suruh menuntut segala fardu ain dan segala fardu kifayah, apatah lagi dalam bab nak menuntut ilmu. Terlebih lagi yang melibatkan fardu ain ini, pentingnya kena belajar.
Indonesia ada satu rektor universiti. Rektor universiti. Orang Islam kita. Dia kata zina itu halal. Paling terbaru saya kenyataannya. Habis pakak-pakak Ustaz Adus Somad, Ustaz Yahya Walani, Ustaz apa dia Tengku Zulkarnain dan sebagainya, hantam dia balik. Orang Islam dah. Dia kata zina itu halal. Kata. Kenyataan pelik-pelik dah Indonesia. Orang Islam. Dia jadi penuh Islam. Dia jadi orang gini lah. Batu saya selalu sebut, Islam ni nak penuh ni cukup dengan orang Islam lah. Tak usah tambah orang kafir. Orang Islam sendiri, hak jenis liberal, hak jenis sekular, hak jenis fikiran pelik-pelik ni padang dah. Padang dah. Dan melazimkan sidang ulama ahli sunnah wal jamaah dan bersatu hati, bersepakat, bersetuju hati dan bersatu i'tikad, bersatu mazhab, bertegur-tegur sapa, berkasih-kasihan, sama-sama mengembangkan salam ataupun menyiarkan akan salam, iaitu assalamualaikum di antara muslimin besar kecilnya, tua dan mudanya, lelaki dan perempuannya. Tengok dia bagi adab. Contoh kerja iaitu melibatkan amar ma'ruf. Bertegur siapa pun dia peringatkan. Bertegur siapa ya? Sama-sama Islam kita. Tak kira tua, kecil, muda, nampak tak? Besar, tegur siapa? Benda simple lah. Benda simple yang orang Islam kita ramai tak boleh buat. Datang masjid dah, sama-sama nak sujud depan Allah Ta'ala dah. Sama-sama nak menuju rumah Allah, tempat paling mulia dah. Jumpa, tak ada tegur. Kawan tu tegur bagi salam pun kalau dia jawab Waalaikumsalam, muka pun tak tengok. Saya selalu dok peringatkan. Paling-paling pun bagi salam, lepas tu tanya khabar. Tanya khabar. Gua nasihat bah. Paling kurang. Dia kali pertama kita bagi salam. Kemudian kita tanya khabar dia. Kita jack pula sikit tak. Macam saya biasa, kaedah saya. Dan saya jack sikit. Jack bukan saja jack tak. Bukan nak suruh dengan niat nanti saya jack, dia bawa saya pergi minum ke belanja makan, dah. Tapi jack bagi semangat sikit lah. Biar dia rasa, Alhamdulillah Tuhan bagi aku gagah lagi, sihat lagi. Orang-orang tua kadang-kadang umur 60-70. Bila saya bagi salam, kemudian saya salam jabat tangan dengan dia. Kemudian saya tanya, sihat bah, mana sihat? Dia kata, Alhamdulillah. Kemudian genggam tangan tu, bila kita salam tu saya kata, ni sihat molek lagi ni. Tangan rasa genggaman lagi. Nah, tangan rasa genggaman lagi bila salam tu maknanya petanda sihat lagi bah. Kalau rasa tak ada dah genggam tu maknanya tak berapa sihat, tak lama dah. Sebab itu kalau salam tu salam elok-elok. Dia ada rasa genggaman sikit. Jangan bubuh gitu Cek dia tu semangat lalu. Nasi ayam Ustaz. Nasi ayam tu. Duduk kedai makan tu pula jack lagi. Jack lagi dia kata, Ustaz bungkus bawa balik pula. Nampak tak? Bukan nak macam tu dok, nak bagi dia semangat ya. Supaya dia ingat dengan nikmat Allah, Allah bagi dia sihat lagi, boleh magi lagi. Rumah Allah situ. Kemudian dan disuruh yang muda hormatkan yang tua-tua dan yang tua kasihankan yang muda-muda. Ini benda simple dah, ramai tak boleh buat lah. Kita baca sekali kita faham dah, tapi nak buat payah. Betul tak? Betul tak? Saya selalu sebut di mana-mana, paling saya seronok bila saya pergi di mana-mana masjid surau saya ceramah, seronok apa dia? Tengok anak-anak muda boleh duduk dalam kuliah. Semayang jemaah dengan kuliah habis jemaah. Paling saya seronok sekali. Sebab itu kalau anak-anak muda ni kalau kita buat makan, lepas ceramah, lepas isyak kita buat makan, jangan asingkan tempat duduk dia. Jangan asingkan tempat duduk anak-anak muda kumpul di situ. Jangan. Kalaupun dia pilih untuk duduk sama-sama dia, hak muda, hak tua ni seorang dua orang AJK masjid pergi duduk sekali. Sembang. Menyantuni mereka, seronok dia. Terasa dihargai, semangat nak datang lagi.
Saya kaedah saya sendiri, bila saya tengok anak-anak muda segi ceramah mana-mana, habis ceramah, habis sembahyang isyak, pakat-pakat nak keluar, saya akan cari anak-anak muda, saya akan pergi dekat dia, salam, tanya khabar, saya akan tanya nama siapa. Biarpun budak sekolah rendah pun, dah nama siapa ni, tunjuk muka manis. Disebut nama, sekolah dah ajar apa. Nah, dia beritahu sekolah dan sebagainya, sembang lebih kurang dan sebagainya. Last kali saya tutup apa dia? Saya kata, ingat sekali-kali kena buat, sama-sama kena buat baik dengan mak dan ayah. Satu, yang kedua saya pesan lagi apa dah? Istiqamah mari lagi masjid jangan tinggal masjid. Kalau surau jangan tinggal surau mari sama jemaah tu saya pesan. Lepas tu Terengganu tu ada surau-surau, kalau saya pergi ceramah ni, lepas ceramah budak-budak sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah tajah 2, jam 3, jam 4 ni. Dia tengok saya nak masuk kereta ni, dia pakai biskar ramai-ramai kampung. Pakai biskar ni geng dia pergi, ustaz datang lagi ustaz, sembang tu. Nampak tak? Ni kita main zoom macam tu, tembok tak ada nak layang budak muda dan sebagainya, budak-budak lagi tak layang, jekoh lagi ada. Nak bodoh ni ustaz tengok sama habis sikbat nak tak apa. Nampak tak? Ni perangai ni saya paling tak suka ni. Kalau dia ejekan masjid, dia paling awal saya sumpit mampu lalu. Sebab nampak dia tak erti Islam lah. Budak-budak muda biasalah, budak-budak ni sekolah rendah, kalau dia masjid dia bising biasa, nama dah budak. Macam mu tak pernah budak. Anak, dia tubik-tubik daripada rahim mak ada janggut dah tua lalu, kerja Petronas tu. Tak, sama gak tebik gak, kecil gak. Anak dak kuah gak nangis nak susu. Menjekoh budak tu sampai terkecing. Terkecing budak tu kejut takut. Pas daripada tu tak mau magi dah. Sampai bila tak mau magi dah. Siapa nak tanggung? Anak, siapa nak tanggung tu? Dengan sebab kita jekoh dia. Allahu Akbar. Kecam. Dan katanya disuruh berziarah-ziarahan dengan ibu bapa, kaum kerabat, adik kakak, saudara mara, dan berhubung-hubung kasih dengan berambil-ambil tahu dan tanya-menanya akan khabar sakit demamnya dan hal ehwalnya dan anak isterinya dan susah senangnya dan apa-apa yang berhajat tolongnya. Maknanya apa dia? Ini bab tali silaturahim sama ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kalau ni zaman teknologi canggih, kawan lama dah kita tak jumpa, kita dapat nombor telefon balik, video call bah. Video call. 10 tahun dulu kita kerja di Petronas Labuan contohnya, tak tahu dah dia berhenti situ, dia masuk company lain, Baker ke, masuk company Talisman ke, masuk company apa lagi dan sebagainya, sekarang beja ke. Kemudian tiba-tiba kita jumpa dengan satu sahabat yang kenal dia ni, dapat nombor phone ni cepat-cepat sambung balik tali silaturahim ni. Kalau di video call boleh nampak muka tu. Ni WhatsApp kota tak ada habis kredit kota WhatsApp call, nak comel lagi Line, aplikasi Line itu lebih bagus lagi. Ada pakai Line mau? Pakai aplikasi Line? Tak pakai yang tu, lebih bagus daripada WhatsApp. Line ni dia lebih selamat lagi. Nampak tak? Maknanya aplikasi Line ini nak promosi pun tak ada guna ni, cuma nak kabur. Dia privacy di antara terbaik Line. Nak sampai satu tahap dia buat apa dah? Dia buat satu undang-undang dia, kalau di mahkamah nak dakwa dan sebagainya, dia kemudian mahkamah keluar perintah nak dapatkan maklumat kita berhubung dalam Line ni, dia tak bagi dia tak bagi. Privasinya very high. Orang putih kata sangat-sangat tinggi. Pakai Line. WhatsApp tak sama tapi boleh Lalu ni kita video call nampak muka dia. Allah, saya tengok muka pula 10 tahun tak jumpa dia. Ganggu. Nampak? Kemah. Sambung tali silaturahim ni penting dalam Islam. Sebab kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi fayunsa lahu fi asarihi fayadil rahimah. Katanya iaitu barang siapa yang suka
Yang pertama, diluaskan akan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Hendaklah dia menyambung, yakni suka menyambung tali silaturahim. Sabit daripada mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mu nak rezeki luas, mu nak umur panjang, sambung tali silaturahim. Bahkan Allah bagi peringatan dalam masalah silaturahim ini, man la tadkhulul jannah, sekali-kali tidak akan masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ulama-ulama kata bukan sampai haram terus tak masuk surga, tetapi duduk situ dosa yang sangat besar. Kemudian sikit lagi, inilah setengah daripada ibadat dan taat. Lagi, dan disuruh berkasih-kasih dengan berberi-beri dan berjamuan dan membawa buah tangan kepada yang dipergikan atau kepada anaknya atau siapa yang dikasihnya, memberi nasihat dan tolong ajarkan anak buahnya. Sama juga silaturahim lagi. Kita pergi tu pula katanya jangan pergi kosongnya, kalau boleh bawa buah tangan. Orang bagi rumah kita buat jamu sikit. Tetamu bagi rumah kita buat jamu sikit. Tahu dah tetamu kawan kita, adik-beradik kita nak bagi 2-3 bulan datang sekali, nampak tak? Buat jamu sikit, makan lebih kurang. Ni magi-magi sama-sama. Tiap-tiap tahun datang pergi jengok, sama-sama sikut mayat sama. ITO sikut mayat, ITO apa ni? Kok magi tu bukan orang mati bah. Orang hidup molek, magi ke anak-anak sikut mayat juga bubuh. Anak buatlah makan sikit. Tujuan apa? Tujuan bukan untuk orang tu hok magi semata-mata, untuk kita juga. In asantum li anfusikum, membuat baik-baik untuk dirimu. Ini sikut mayat sama. Allahu Akbar. Saya dulu bila saya duduk sini ni, saya masuk Islam pula, saya dengar biskut mayat ni, pening kepala saya. Ada biskut mayat. Sebab Sarawak dia tak panggil biskut mayat. Tiba-tiba sebut sikut mayat. Sikut mayat guna. Waktu tengok-tengok tu lah, ni panggil sikut mayat. Saya tanya pasal apa panggil biskut mayat sini. Sarawak dia tak panggil pun biskut mayat. Padahal Sarawak ni dah terlebih aneh lagi. Terlebih aneh-aneh ni, pelik-pelik ni Sarawak dah nak banding dengan Terengganu. Dia tak panggil biskut minyak. Kemudian orang sini kata sebab biasa sikut tu lah hidang bila orang mati. Pasal tu dia mau panggil biskut minyak. Pola nama lain kau comel sikit, biskut minyak. Kemudian habis selesai dah. Katanya iaitu disuruh berjamuan ataupun membawa buah tangan kepada siapa-siapa yang dipergikan, sama ada kepada orang lain, saudara mara terdekat, adik-beradik ataupun anak kita pun bawa buah tangan. Nak jumpa cucu bawa buah tangan. Saya ingat masa saya kecil dulu, sekolah rendah dulu. Ni buah tangan, saya ingat lagi. Ni memori saya kuat, alhamdulillah. Buah tangan ni dulu cikgu saya ajar dulu. Ni kalau panggil apa, perumpamaan ke apa ni? Buah tangan ni hadiah ni, perumpamaan ke apa kita sekolah dulu? Dulu saya sebut, dia tulis buah tangan. Ni saya ingat lagi, cikgu tu nama dia Cikgu Welles. Dia tak Islam. Cikgu tu Cikgu Welles nama dia. Bosor, gemuk sungguh. Mati dah. Orang gemuk ni biasa, gemuk terlajak ni biasa tak panjang umur, penyakit banyak. Mati dah. Tak dam pecah mati dah. Ni apa khabar betul ni? Nampak tak? Tak ada apa lah, sebab memang mati sungguh dah. Anak kalau tak mati lagi, kamu sebut macam ni sumpah. Dak, ni mati dah lama dah. Gemuk sungguh. Kemudian masa saya sekolah rendah tu, sepanjang tahun tu, berapa sampai habis sekolah rendah, saya ini dibagi tugas oleh dia. Saya seorang dia bagi tugas. Tugas apa dia? Setiap kali waktu rehat saya kena balik rumah dia, temu dengan isteri dia, ambil bekal dia nak makan waktu rehat. Bekal dia apa dia? Tiap-tiap hari tu, daripada hari Isnin sampai Jumaat, Maggi 2 bungkus, Maggi kari dengan telur tubuh. Tiap-tiap hari. Gemuk dah makan tu lagi, menang sabar umur tak panjang. Anak kita ni sibuk makan Maggi laki. Rumah saya tak boleh bawa masuk ni Maggi tu. Tak boleh masuk Maggi.
Sekali-sekali tak ada apa-apa dah, sekali-sekali. Kemudian seminggu sekali dia bagi saya hari Jumaat, bila balik sekolah RM1 upah, RM1. Zaman tu RM1 90-an. Lebih kurang lah, bukan 80 saya lahir, maknanya lebih kurang lah. 7 tahun masuk sekolah tu 80-an hujung lah, sampai 90 awal lah. Tiap-tiap minggu bagi RM1 tu. Zaman tu RM1 besar. Hari Isnin tu kita start tu menghitung hari dah, nak tunggu hari Jumaat dapat RM1 tu. Baru hari Isnin ya kita bawa bekal tu, pergi ambil bekal tu, kita dah menghitung hari tu. Kalau boleh besok Jumaat tu nak boleh RM1. Masa tu budak-budak. Allahu Akbar. Kemudian saya ingat antara ajaran apa yang dia mengajar ketika masa dalam kelas tu, buah tangan dia kata. Kemudian tanya, apa makna buah tangan? Dia tanya murid-murid ni. Kemudian ada kawan yang kata apa dah, buah tangan ni dia mula dah picit-picit sini ni, dia cari sini. Dia ada biji keluar kat sini ke mana, dia kata ini cikgu buah tangan. Macam budak-budak. Kemudian ada pula kata buah ni yang kita bawa letak di tangan. Ni buah tangan. Ni buah tangan. Itu dekat nak betul dah tu. Nampak tak? Dekat nak betul. Buah dia letak di tangan tu dekat nak betul dah. Sepetut dia buah yang kita jadikan hadiah itu buah tangan. Okey lah. Macam-macam ni anak-anak geng-geng kita sekolah rendah ni jawab ni, lalah dia tulis tu dalam kurungan tu, dia kata makna dia hadiah. Bila dia buah hadiah buah tangan, nampak tak? Macam tak munasabah. Macam tu budak sekolah. Dan ni tak ada apa-apa dah, kita faham tau. Bila tak faham, jenis macam tak munasabah, sama juga dengan agama. Sama juga dengan agama. Benda yang disuruh oleh syarak, bila kita tak faham, kita jadi pelik, sakit kepala. Dalam masa perpaduan contohnya, benda yang sangat-sangat disuruh oleh syarak, ditegah oleh syarak. Ditegah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ayat jangan dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan sekali berpecah belah, jangan bercerai-berai. Itu tegahan Allah supaya jangan kita pecah belah, makna bersatulah kamu. Sama-sama Islam kita. Orang yang dia keliru, dia tak reti ni, dia sakit kepala, dia cari macam-macam alasan. Kata perpaduan ini nak mengharapkan rasuah, dia buah ayat pula tu. Dia buat ayat pula. Ni perpaduan yang menjadikan mereka mengharapkan rasuah. Tak ada siapa kita ni hak halalkan rasuah, tak ada. Dulu kamu laung-laung kata ada salah dan sebagainya, ada bukti. Buat report dan dakwa dan mahkamah, bawa pemberitaan dan sebagainya. Itu kaedah. Kalau betul dia bersalah hukum, sumbat dalam penjara. Kita pun tak ada masalah, sumbat. Faham? Kau dulu kata macam-macam ni projek ni sebagainya, semua rasuah. Sekarang berapa kes yang naik? Sampai buah ayat menghalalkan rasuah ni, kadang-kadang marah dengan mufti polis ni. Elok sikit kalau nak sembang. Kadang kita ni tu tak sebut lagi berlumba ke neraka dan sebagainya. Sebab itu kita kena ingat, bila umur kita makin meningkat, umur makin meningkat, jawatan makin besar, biarlah kita makin cerdik. Nak ulas satu benda tu, biarlah lebih panjang akal kita mikir. Ni kita bubuh pula kata orang yang kritik saya belum tentu dia lebih faham agama daripada saya. Dia bubuh ayat tu pula dah. Hebat mana agamamu? Saya hak duduk sini pun saya tak berani kata saya lebih daripada orang lain. Saya tak berani saya lebih daripada hak duduk bawah. Dah. Hak bawah ni lebih lagi daripada saya ni. Sebab lama Islam dah. Belajar dengan ustaz merata-rata dah. Saya 16 tahun saya masuk Islam. Apa ilmu saya yang saya ada? Cuma bila satu-satu isu saya tengok daripada petunjuk Islam, saya tangkap petunjuk Islam terus. Saya tak tengok dari sudut lain, tengok daripada Islam tu. Hasil daripada kita belajar dulu, dia akan bagi lalu. Dia akan bagi zoom. Gini. Sesat, nampak terus. Ada orang yang dia nampak, dia tak nampak ikut Islam tu. Dia tengok daripada persepsi, daripada prejudis. Bila tengok daripada persepsi selain daripada Islam, yang itulah muncul ayat-ayat daripada mulut yang melibatkan prejudis. Situ dia beza kita. Mudah-mudahan kita ambil iktibar cukup sekadar itu. Allah panjangkan umur kita dan Allah murahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan sedikit. Rabbana la taj'alna minkum minaz-zalimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami dari orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kelemahan diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepada-Mu dan menjauhi akan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kekurangan diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dari segi ilmu agama-Mu dan segala ilmu manfaat bagi kami dan segala manusia atas muka bumi. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.